Jom kita beli-beli. Ya. Dia ambil tak benda. Dia ni baik. Tapi ni, aku dah apa? Aku Tiga dah apa ni? tiga ni. Aku dah bagi duit ni. Lepas tu aku dah belajar aiskrim. Nanti undilah aku. MPP nanti. Tahu? Ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Okay. Rasuah ni. Bayar. Ni rasuah. Tak Tak lah, Beb. ini duit lebih ni. Nanti aku undi kau Ha, kena undi. Okay. Boleh. Aku tak siap, Aku siap. Ambil je lah. Aku belanja. Jangan aku bersih-bersih. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Farisha ingin melaporkan untuk berita KMB1. Usaha pihak bertanggungjawab SPRM dalam membendung kegiatan rasuah disifatkan sebagai tindakan yang tepat untuk menjaga keamanan negara. Namun, adakah rakyat Malaysia sedar akan kegiatan rasuah yang melarat ini? Mari kita menemubual beberapa orang di sekitar nilai untuk bertanyakan pendapat. Okey, rasuah ni merupakan satu kegiatan ataupun perbuatan menerima atau memberi sesuatu dalam bentuk wang ataupun barang yang berharga atas tujuan sebagai upah untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Itu adalah rasuah. Rasuah merupakan salah satu salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi. Bank Dunia tahun 2020 mendefinisikan rasuah adalah penyalahgunaan kuasa dalam kalangan pejabat awam dan korporat untuk kepentingan peribadi. Kes-kes rasuah yang melibatkan kepimpinan menjadi isu yang sangat membimbangkan, terutama di peringkat kepimpinan negara, perkhidmatan awam, golongan pengurusan dan profesional. Segelintir pemimpin negara didapati bersalah sebelum ini dan dipenjarakan dan dibicarakan di mahkamah tentang kes-kes rasuah yang telah didapati bersalah. Di mana global GCB iaitu Global Corruption Barometer melaporkan di Asia Tenggara sebanyak 74% daripada 25 responden bersetuju bahawa rasuah dalam perkhidmatan awam telah menimbulkan masalah kepada negara. Kajian oleh Nazira Hassan tahun 2021, satu daripada individu yang menggunakan iaitu yang merupakan perkhidmatan awam pernah memberi suapan dalam tempoh setahun. Rasuah didapati penguasaan perkhidmatan polis dilaporkan sangat membimbangkan dan tidak terkawal di Asia Tenggara. Di mana 11 negara Asia Tenggara iaitu Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste dan Kemboja. Berdasarkan Corruption Perception Index Malaysia iaitu CPI, Malaysia dan Brunei mencatatkan CPI yang sederhana iaitu 60/53, di mana kawan rasuahnya yang sederhana. Namun di negara-negara Asia Tenggara mencatatkan CPI yang rendah iaitu 40 dan ke bawah. Maksud negara-negara lain selain daripada yang dinyatakan. Hanya negara Singapura sahaja mencatatkan CPI 85 iaitu kawalan rasuah yang sangat baik dan berjaya menghapuskan rasuah. Singapura menduduki tempat ketiga terbaik dunia bebas rasuah yang dikenal pasti oleh Transparency International tahun 2020. Rasuah merupakan perbuatan memberi atau menerima sesuatu suapan berbentuk wang tunai ataupun barangan berharga seperti upah bagi melakukan sesuatu perbuatan yang mempunyai kaitan ataupun bidang tugas seseorang. Rasuah politik merupakan rasuah yang paling tinggi
yang dilakukan oleh ahli politik dan pemimpin politik. Okey, kesan rasuah kepada negara, kita dapat lihat ia akan menjejaskan sektor pendidikan dan kesihatan. Sebagai contohnya, jika negara kita terus mengamalkan bidang rasuah, ia akan menjejaskan profesion keguruan dari segi penghasilan guru yang cemerlang dan berkualiti. Sama juga seperti bidang kejururawatan. Jika amalan rasuah yang dilakukan, contohnya seperti rasuah dalam pembelian bahan-bahan ubat dan sebagainya, ia akan menyebabkan kualiti kejururawatan itu rendah dan tidak cemerlang. Selain itu, kesannya juga akan menyebabkan pentadbiran negara kita akan menjadi lemah. Dan akhir sekali, selain daripada pentadbiran, ia juga akan menyebabkan penguatkuasaan undang-undang di negara kita tidak dapat dijalankan dengan baik dan adil. Okay? Okay, kesan rasuah terhadap negara kita. Sudah pastilah kesannya imej integriti Malaysia tercalar, tidak berlaku jujur, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab. Di mana kes aku dan penyalahgunaan kuasa yang dilaporkan oleh pihak media massa yang berprofil tinggi, ahli politik contoh Indonesia, melibatkan penyalahgunaan kuasa dan juga pengubahan duit haram, melibatkan berbilion ringgit. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Muhammad Sukri Abdul, semasa dalam forum permufakatan SPRM, menyatakan pelakuan rasuah berlaku di negara ini sangat memalukan dan amat membimbangkan, sehingga negara luar memandang negara kita sebagai negara kleptokrasi. Statistik oleh SPRM pula mengatakan pada tahun ini, pada tahun 2022, bermula Januari hingga Oktober 2022 terdapat 876 kes rasuah di pelbagai kes pejabat awam, pengurusan tertinggi, pengurusan profesional, kaki tangan awam, sokongan awam swasta, orang awam dan lain-lain. Di mana kes-kes tertinggi adalah kes awam, iaitu 642 kes, iaitu 73.2%, dan 316 kes daripada pejabat awam, 36.07%. Di mana kes-kes rasuah juga berlaku di sekolah, di mana ada kes yang mengatakan seorang guru besar sekolah rendah di Pahang telah dijatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda sebanyak RM20,000 selepas didapati bersalah kes rasuah atas 2 pertuduhan melantik syarikat isteri yang berkaitan dengan sukan perahu layar. Ini disebutkan dalam berita harian pada 11 Januari tahun 2022. Seorang guru besar wanita di Alustar juga dilaporkan penyalahgunaan kuasa dengan melakukan pembelian barangan sekolah melalui syarikat kedua anaknya dengan anggaran perbelanjaan RM22,640 pada tahun 2019 hingga 2021. Ini telah dilaporkan oleh pada 13 September 2022 oleh Muhammad Rafi Azimi. Penemuan yang dianalisis secara tematik di Eastern Cape, Afrika Selatan menyatakan pula setengah pengetua sekolah ni seronok menjadi bos, dan menunjukkan pelakuan tidak profesional, seperti tidak hadir ke sekolah, ponteng, kurang menempati masa. Apabila nepotism berlaku dan rasuah itu telah berlaku juga. Kaki tangan awam yang melibatkan sekolah juga terlibat dalam kes rasuah. Seorang penjelia dan penjelia kanan Jabatan Agama Islam di Raman oleh SPRM didapati menerima rasuah iaitu RM40,000 kerana mendapatkan kerja-kerja menaik taraf dan juga menjaga infrastruktur sekolah agama di sekolah di Selangor pada tahun 2020. Yang ini dilaporkan oleh Syawaliyah Hadir pada Mac 2022. Pelajar juga terdedah dalam kes merasuah rakan sekelas. Bagi contoh, mereka nak membolehkan mereka dilantik menjadi ketua kelas atau pengawas. Mereka menggunakan kes-kes macam melobi pelajar dan diberikan hadiah dan sebagainya untuk memastikan mereka mendapat jawatan tersebut. Terdapat kes guru juga meminta seks daripada pelajar untuk lulus peperiksaan, pernah ada berlaku. Ini dilakukan oleh Syukri tahun 2022. Ini membuktikan bahawa kes rasuah telah berluasa daripada pimpinan negara, pimpinan sekolah, pimpinan guru dan pelajar, dan imej sebagai di politik ataupun di sekolah dan juga perkhidmatan awam. Sekiranya rasuah semakin berluasa, pentadbiran negara kita secara keseluruhan akan terjejas. Sebagai dasar, penguasaan menjadi lemah, berdasarkan undang-undang tidak dapat dijalankan dengan stabil maupun adil, dan menyumbang kepada ekonomi negara secara amnya lah.
Baiklah, cadangan menangani rasuah. Dalam hal ini, agensi yang bertanggungjawab untuk menangani gejala rasuah ialah Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, SPRM. Di mana agensi SPRM ini perlu memberi penekanan yang lebih agresif berbanding sebelum ini dengan cara memberi tindakan undang-undang ataupun memberi denda yang setimpal kepada pelaku rasuah. Ini adalah bertujuan supaya pelaku rasuah tersebut akan lebih gerun untuk melakukan gejala rasuah di samping menghapuskan dan mengurangkan statistik berlakunya rasuah dalam negara kita. Selepaslah memberi pendidikan kepada masyarakat umum ya, tentang amalan rasuah. Ya. Budaya ini perlu dijelaskan dan diingatkan pada setiap anggota masyarakat, khususnya golongan muda. Ya. Pejabat awam juga harus ditingkatkan dan diperbetulkan melalui penghayatan dan amalan penerapan nilai, iaitu nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai al-hikmah perlu diterapkan, dihayati dan diamalkan. Ya. Kerana integriti adalah perkara yang paling asas kepada individu dan seorang pemimpin harus bersifat jujur dan amanah di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Keduanya memastikan sektor awam berproses secara jujur, telus dan bertanggungjawab. Ya. Dalam sebuah organisasi, pengurusan merupakan jawatan yang paling penting untuk memastikan organisasi dijalankan contoh pada pekerja yang lain. Dan seterusnya, pihak kerajaan melalui agensi SPRM iaitu Suruhanjaya Rasuah Negara perlu mengambil tindakan yang lebih agresif tanpa mengambil kira pangkat, jawatan atau kedudukan dan memastikan SPRM, kerana SPRM adalah merupakan satu badan bebas yang dilantik. Selain itu, kerajaan harus menggunakan hukuman yang lebih berat terhadap golongan yang terlibat dalam gejala rasuah ini, bukan hanya pada golongan awam saja, malah golongan yang berkolor putih atau berpangkat tinggi harus diambil tindakan tegas sebagai satu pengajaran ataupun sebagai satu contoh untuk pihak orang-orang di bawahnya. Khususnya pengawasan undang-undang seperti agensi polis dan kastam yang berisiko tinggi dan terdapat krisis integriti harus diambil tindakan segera. Pihak berwajib harus mengawasakan undang-undang menangani rasuah dan mempergiatkan program anti rasuah. Isu rasuah ini perlu ditangani dengan tegas agar tidak menjadi barak kepada masyarakat negara ini sehingga boleh menghancurkan tambahan bangsa dan juga negara pada masa hadapan. Cadangan saya, pihak kerajaan melalui agensi SPRM perlu mengambil tindakan yang sewajarnya tanpa mengira peringkat kedudukan dalam melaksanakan tugas anggota SPRM. Dan SPRM merupakan badan bebas yang dilantik. Selain itu, kerajaan mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap golongan yang terlibat dalam rasuah. Hal ini supaya golongan tersebut diberi pengajaran dan mendapat menimbul rasa takut maupun gerun terhadap orang lain yang hendak melakukan rasuah.